Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Okey, jadi untuk hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam bab 4 iaitu kod arahan. Terlebih dahulu kita akan imbas kembali apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas iaitu berkenaan dengan kod arahan, pemboleh ubah dan juga operator matematik. So, cikgu akan tunjuk satu contoh program menggunakan aplikasi Scratch 2.0. Sekarang cikgu akan tunjukkan aplikasi Scratch. Okey, aplikasi Scratch ni kita dapat lihat belah kanan ni ialah kod arahan dia. Kemudian yang belah kiri ni ialah hasil program yang kita dapat lihatlah nanti pada akhir nanti. Okey, so untuk program ni cikgu akan bagi contoh. Program ni untuk kita dapat ukuran luas segi empat sama. So, cara untuk dapat segi empat sama ialah kita akan darabkan dua sisi kan. Dan setiap sisi tu dia nilai yang sama sebab segi empat sama. So, nanti program ni dia akan memerlukan pengguna untuk masukkanlah ukuran sisi tu. Kemudian nanti dia akan bagi tahu berapa jawapan dia iaitu luas segi empat sama tersebut. Okey. Jom kita tengok contoh bila kita run program ni. Okey. So tekan bendera hijau ni. Okey, nanti dia akan tanya apakah ukuran sisi segi empat sama. So contohnya cikgu bagi 5. Masukkan 5. Okey, nanti dia akan bagi tahu ukuran luas segi empat sama ialah 25. Okey, so kat sini kita dapat lihat pemboleh ubah yang kita guna dalam program ni ialah nilai berangka iaitu nombor. Okey, kita masukkan ukuran sisi tu. So ukuran sisi tu nombor, itulah pemboleh ubah dia. Kemudian kat sini kita dapat lihat juga dia guna operator matematik iaitu darab sebab dia nak darabkan dua sisi tu. Okey, itulah contoh untuk apa yang kita belajar minggu lepas lah. Jadi untuk tajuk hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam tajuk 4.1.2 iaitu menghasilkan atau cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan. Okey, sebelum ini awak semua dah belajar dah berkenaan dengan struktur kawalan pilihan dalam bab 3 algoritma. So ingat lagi tak apa itu struktur kawalan pilihan? Okey. Jom kita ingat baliklah apa itu struktur kawalan pilihan. So, struktur kawalan pilihan ni dia terbahagi kepada 3 iaitu pilihan tunggal, dui pilihan dan juga pelbagai pilihan. So, kita akan tengok satu-satulah apa ciri-ciri untuk setiap struktur kawalan pilihan ni. Okey, kita pergi dulu kepada pilihan tunggal. Okey, untuk pilihan tunggal, pengekodan yang kita akan guna ialah if. Okey, if. So, untuk pilihan tunggal ni dia hanya mempunyai satu set tindakan sahaja untuk dilaksanakan dan juga hanya terdapat satu syarat saja. So, kena ingat bila pilihan tunggal ni dia ada satu set tindakan dan juga satu syarat sahaja. Okey, jom kita tengok contoh untuk pilihan tunggal. Okey, kat sini ada satu carta alif untuk contoh. Okey, kita tengok kat sini. Syarat yang dia letakkan ialah plug dipalam ke dalam soket. Okey, so sekiranya syarat ini tidak benar, dia akan melaksanakan satu set tindakan iaitu palamkan plug ke dalam soket. Dan jika syarat ini didapati benar, maka program tersebut akan ditamatkan. Okey, so kat sini kita akan dapat lihat dia ada satu syarat dan juga satu set tindakan. Okey, tapi set tindakan ni awak boleh buat sama ada syarat itu benar ataupun tidak benar. Boleh mana-mana. Contohnya kalau nak buat kat sini ya pun boleh. Okey.
kita tengok juga kepada dua pilihan ataupun pengekodan yang digunakan if else. Okey, untuk dua pilihan ni dia mempunyai pilihan antara dua set tindakan untuk dilaksanakan. Okey, so pilihan tunggal tadi satu, kalau dua pilihan dia ada dua. Okey, dan set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada satu syarat. So dia ada satu juga syarat, cuma dia ada dua set tindakan. Okey, jom kita tengok contoh untuk dua pilihan ni. Cikgu ada sediakan satu carta alih kat sini. Okey, ni program ni untuk kita masukkan markah, kemudian program ni akan paparkan sama ada markah tu lulus ataupun gagal. Okay, kita tengok kat sini. So syarat yang kita letakkan ialah markah tu mesti lebih dan sama dengan 40. Okey, maksudnya 40 dan ke atas lah. Okey, sekiranya syarat ni benar, maka program tersebut akan cetak perkataan lulus. Dan sekiranya tidak benar, maksudnya markah tersebut 39 dan ke bawah, maka program tersebut akan mencetak gagal, perkataan gagal. Okey. So dia ada dua set tindakan lah. Satu untuk cetak lulus, satu lagi untuk cetak gagal. Dan syaratnya ialah markah ni mesti lebih dan sama dengan 40. Okey. Kemudian kita tengok pula untuk pelbagai pilihan. Okey, pengekodan yang akan digunakan ialah if, else, if, else. Okey. So untuk pelbagai pilihan ialah program tersebut mesti mengandungi lebih daripada dua set tindakan untuk dilaksanakan dan lebih daripada satu syarat. Maksudnya dia akan ada 3 set tindakan ataupun lebih, dan juga mesti ada lebih daripada satu syarat. Kemudian set tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada pilihan syarat yang didapati benar. Okey, kat sini cikgu bagi contoh. Carta alih ni ialah berkenaan dengan program yang untuk kita masukkan markah. Kemudian kita nak tahu markah kita tu grade apa. Sama ada grade A, grade B, grade C, grade D, grade E dan ataupun grade F. So kat sini kita tengok dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tindakan. Kemudian dia ada 1, 2, 3, 4, 5 syarat. Okay, so kita tengok syarat yang pertama. Sekiranya markah tersebut lebih daripada 80 dan ke atas, maka grade yang didapati ialah grade A. Okey. Okey, sekiranya tidak, dia bukan 80 ke atas. So adakah dia 70 ke atas? So kalau dia 70 ke atas, dia ialah grade B. Okey. Kemudian kalau markah tersebut bukan 70 ke atas, adakah dia 60 ke atas? Kalau dia 60 ke atas, dia ialah grade C. Okey, kemudian kita cek pula adakah markah tersebut lebih daripada 50. Sekiranya markah tersebut lebih daripada 50, grade dia ialah D. Okey, kalau kita dapati markah tersebut bukan lebih daripada 50, adakah markah tersebut lebih daripada 40? So kalau markah tersebut lebih daripada 40, grade dia ialah E. Dan sekiranya dia tak tepati 1, 2, 3, 4, 5 syarat ni, maka selain daripada markah ni, maksudnya selain daripada 40 ke atas ni, maka grade dia ialah F. Okey. Okey, sekarang kita akan tengok satu contoh program berkenaan dengan struktur kawalan pilihan ni. Okey, so yang ini ialah
struktur kawalan pelbagai pilihan lah, sebabnya dia ada banyak aspek tindakan kat sini. Kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian syarat dia ada 1, 2, 3, 4, 4. Okey, so program ni ialah berkenaan dengan pengguna perlu masukkan umur, kemudian program ni akan paparkan status pengguna tu lah mengikut umur yang kita masukkan tu, sama ada dia warga emas ke, dewasa ke, belia ke, awal remaja ataupun kanak-kanak. Okey, kita tengok kat sini. So syarat yang pertama ialah umur tersebut mestilah lebih daripada 59. So bila lebih daripada 59 ialah 60 dan ke atas lah. Okay. So sekiranya pengguna tu masukkan 61, so nanti program tu akan paparkan lah anda ialah seorang warga emas. Okey, sekiranya umur yang pengguna tu masukkan bukan 60 ke atas, kemudian dia program ni akan check pula sama ada adakah umur pengguna tersebut lebih daripada 30. Lebih daripada 30 ialah 31 hinggalah 59. Okey, sebab nak kena so kalau umur tersebut 31 hinggalah 59, dia akan paparkan anda ialah seorang dewasa. Okey, kemudian dia check pula sekiranya umur tersebut bukanlah 31 dan ke atas. Maksudnya dia 30 dan ke bawah lah. Okey, akan check pula dari dia check umur lebih daripada 14. Akan check dari umur 15 hinggalah 30. So sekiranya umur tersebut 15 hingga 30, dia akan paparkan anda ialah seorang belia. Okey. Kemudian kalau bukan juga, dia tak tepati syarat ni, kemudian dia akan check pula adakah umur tersebut lebih daripada 12. Lebih daripada 12 ialah 13 hingga 14. Okey, sekiranya umur 13 hingga 14, dia akan paparkan anda ialah seorang awal remaja. Okey, dan sekiranya dia tak tepati pun kesemua syarat, 4 syarat ni, maka dia akan paparkan anda masih kanak-kanak, iaitu umur 12 ke bawah lah. Okey. Okey, jadi kita akan tengok contoh program ni dalam Scratch. Okey, so yang ni contoh kearahan contoh yang tadi tu dalam Scratch. Okey, so nanti kita ikut carta alih tu lah. Okey. Kalau umur lebih daripada 59, dia akan paparkan anda ialah seorang warga emas. Kalau lebih daripada 30, anda ialah seorang dewasa. Okey. Kemudian sekiranya lebih 14, anda ialah seorang belia. Lebih daripada 12, anda ialah seorang awal remaja. Dan selebihnya, anda masih kanak-kanak. Okey, jom kita tengok contoh dia. Okey, contoh cikgu masukkan umur 65. Okey, nanti dia akan keluar anda ialah seorang warga emas. Okey, kita cuba pula kita masukkan umur lain. Okey, 35. Okey, nanti dia bagi tahu anda ialah seorang dewasa. Okey, kemudian kita cuba pula 25. Jadi keluar anda ialah seorang belia. Okey, kita cuba pula untuk kurang daripada 13. Okey, 10. Okey, nanti dia akan cakap anda masih kanak-kanak. Okey, itulah contoh untuk program tadi itulah. Okey, sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita jumpa lagi pada minggu lepas raya lah. Okey. Okey, terima kasih semua.